Assalamualaikum, nama saya Natasha binti Sabirin. Kami akan membentangkan berkenaan metafizik dalam pembentukan falsafah insan. Apakah yang dimaksudkan dengan pembentukan falsafah insan ini? Tuhan, dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir dan hakim bagi semesta alam. Seperti yang kita tahu, terdapat 20 sifat-sifat Allah. Contohnya, wujud yang bermaksud Allah itu sentiasa ada, dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh sesiapa pun dan tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Yang kedua, qidam, yang bermaksud Allah itu maha terdahulu, dialah sang pencipta yang menciptakan alam semesta berserta isinya, tidak ada pendahulu atau permulaan bagi Allah Ta'ala. Yang ketiga ialah baqa, yang bermaksud Allah itu maha kekal, tidak akan punah binasa ataupun mati, tiada akhir bagi Allah Ta'ala, dia akan tetap ada selamanya. Dan yang keempat ialah mukhalafatuhu lil hawadisi, yang bermaksud Allah itu berbeza dengan makhluk ciptaannya, di mana dialah zat yang maha sempurna dan maha besar, tidak ada sesuatu yang boleh menandingi atau menyerupai keagungannya. Dan terdapat lagi sifat-sifat Allah yang lain. Baiklah, seterusnya, apakah itu bukti kewujudan Allah? Yang pertama, kejadian manusia. Kejadian manusia merupakan proses kejadian yang unik yang bermula daripada air mani, iaitu ovum dan sperma, kemudian membentuk nutfah dan menjadi segumpal darah, seterusnya membentuk seketul daging di mana tulang yang dibaluti daging, dan seterusnya dimasukkan roh ke dalam jasad dan maka terlahirlah seorang bayi. Bukti kedua kewujudan Allah ialah kejadian siang dan malam. Siang dijadikan untuk bekerja, manakala malam dijadikan untuk berehat. Proses ini berlaku secara teratur dan tidak pernah berubah. Dan bukti kewujudan Allah yang ketiga ialah kejadian haiwan dan tumbuhan. Allah menjadikan haiwan dan tumbuhan dengan berbagai rupa bentuk, fungsi dan rasa yang berbeza, yang menjadi sumber kepada manusia dan juga kepada haiwan lain dengan kitaran semula jadi untuk menjadikannya seimbang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira binti Muhammad Rozi daripada kelas KBA 2461A. Falsafah kepercayaan kepada Tuhan. Bagi ahli falsafah, metafizik ini mengkaji fenomena yang berada pada peringkat yang paling abstrak atau konseptual. Bagi saya, akal kita ada limitasi, maka wahyulah yang bersifat mutlak. Kita hendak mengkaji kewujudan Tuhan, maka wahyulah yang menjadi pegangan dan penguat kita yang membincangkan tentang metafizik. Allah disebutkan dalam surah An-Naml. Katakanlah lagi, tiada sesiapa di langit dan di bumi yang mengetahui perkara ghaib melainkan Allah. Allah juga disebutkan dalam surah Al-Hadid. Dialah yang menguasai dan memiliki langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dialah yang awal dan yang akhir dan yang zahir serta yang batin, dan dialah yang maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Budaya Barat, mereka meyakini adanya Tuhan, cuma cara pemikiran mereka berbeza. Mereka memilih antara salah satu daripada ketiga-tiga konsep ini. Yang pertama ialah mekanisme. Mereka yakin adanya hukum, sebab dan akibat. Yang kedua ialah determinisme. Mereka yakin ketentuan dan farewell. Yang ketiga ialah realisme. Mereka yakin kebenaran dan realiti atau kenyataan. Mereka cuba mencari kebenaran, hakikat, tetapi realisme ini mereka suka akan bukti dan material. Sebagai orang Islam, kita mempercayai ketiga-tiga ini. Kita tidak memilih antara hendak menjadi mekanisme, determinisme atau realisme. Kita beriman juga dengan mekanisme, iaitu ada sebab dan akibat. Sebab Tuhan ini adalah musabab kepada sebab-sebabnya. Misalnya, kita hendak makan, maka Tuhanlah yang memberi kita keizinan untuk makan dan dialah yang memberikan kita kenyang. Begitu juga dengan determinisme. Tuhan ada ketentuannya terhadap kehidupan kita, tetapi Tuhan membiarkan kita untuk berusaha dan dia akan memberikan keputusan dan ada ketentuannya.
Misalnya, kita belajar bersungguh-sungguh, maka kita akan berjaya atau sebaliknya. Semuanya berdasarkan ketentuannya. Yang terakhir ialah realisme. Islam juga ada konsep real, iaitu reality. Kita mencari kebenaran serta mempercayai kewujudan. Secara tak langsung, Islam tidak menolak ketiga-tiga ini dan juga tidak memisahkannya. Budaya Barat, mereka mempercayai Tuhan dengan memilih salah satu daripada konsep ini serta mereka juga memisahkannya. Sama ada mereka memilih mekanisme, determinisme atau realisme. Assalamualaikum, saya Nur Atira binti Ahmad akan menerangkan berkenaan ateisme, agnostisisme dan juga teisme. Ateisme merupakan berasal daripada perkataan Yunani yang merujuk kepada fahaman bahawa Tuhan itu tidak wujud. Dengan itu bermakna bahawa realiti alam ini hanya terhad kepada kewujudan benda-benda yang nyata seperti manusia, alam sekitar, benda-benda fizikal dan mungkin juga idea. Tetapi Tuhan sebagai sesuatu yang berlainan daripada semua itu, iaitu tidak wujud pada pandangan mereka. Selain itu, agnostisisme merupakan fahaman yang mengatakan bahawa sama ada Tuhan itu wujud atau tidak, itu tidak boleh kita ketahui. Kerana pemahaman kita sebagai manusia adalah terhad dan juga kebolehan kita untuk mengenali alam ini juga terhad melalui diri kita dan juga melalui pemikiran kita. Semua ini merupakan limitation atau kekangan-kekangan terhadap kebolehan kita untuk mengetahui realiti yang wujud. Mereka tidak menafikan kewujudan Tuhan, cuma mereka mengatakan bahawa manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui sama ada Tuhan itu wujud atau tidak. Jadi, persoalan kewujudan Tuhan itu diketepikan dan tidak dijawab secara langsung, berbeza dengan golongan ateis yang memberikan satu jawapan yang positif dalam erti kata mereka yakin bahawa Tuhan itu tidak wujud. Bagi agnostisisme, mereka tidak mempunyai keyakinan tersebut, cuma mereka katakan kita tidak boleh mengetahui dengan pasti apakah jawapan yang sebenar. Yang seterusnya ialah teisme. Teisme merupakan perkataan yang berasal daripada Yunani, iaitu theos atau teori yang bermaksud Tuhan. Terbahagi kepada beberapa aliran, iaitu yang pertama monoteisme, iaitu kepercayaan hanya ada satu Tuhan yang wujud. Yang kedua politeisme, iaitu kepercayaan Tuhan wujud lebih daripada satu. Tuhan itu wujud, maknanya mereka mempercayai akan kewujudan Tuhan walaupun kewujudannya mungkin tidak dapat dikesan melalui cara-cara biasa seperti melalui panca indera kita yang 5, melalui akal yang rasional dan sebagainya. Namun demikian, mereka tidak menafikan bahawa Tuhan itu wujud dan adalah sebahagian daripada realiti agama ini. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nasrul Haq bin Aminuddin. Saya akan menjelaskan tentang apa itu agama monoteism. Monoteism daripada perkataan Yunani, mono bermaksud satu, manakala teism bermaksud Tuhan. Jadi maknanya monoteism ini ialah mempercayai bahawa ada satu Tuhan. Mereka menggunakan konsep tauhid, iaitu mempercayai bahawa hanya satu Tuhan yang layak disembah. Antara agama yang mengamalkan monoteism ini ialah agama Judaism, agama Kristian dan juga agama Islam. Bagi agama Judaism ini dikenali sebagai agama Yahudi. Agama Yahudi, mereka mempercayai bahawa Tuhan mereka menciptakan dunia dan mereka mempercayai bahawa Tuhan berkomunikasi dengan mereka melalui para nabi dan undang-undang agama mereka terletak di dalam kitab Taurat. Seterusnya berkaitan dengan agama Kristian, mereka mempercayai bahawa Yesus itu merupakan Tuhan mereka dan mereka menganggap Tuhan mereka daripada 3 ahli, iaitu Bapa, Anak dan juga Roh Kudus. Dan
Seterusnya, berkaitan dengan agama Islam, mereka mempercayai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan Tuhan bagi mereka. Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan seluruh alam semesta. Dan agama Islam tidak mempercayai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu jelmaan daripada mana-mana manusia, dan mempercayai bahawa Allah itu maha adil dalam menentukan hukuman bagi orang baik dan orang jahat. Apa itu agama politism? Daripada bahasa Yunani, poli bermaksud banyak, manakala tism bermaksud Tuhan. Jadi maknanya politism ini adalah mempercayai bahawa banyak Tuhan yang mereka sembah. Agama politism ini berasal daripada zaman kuno lagi, daripada mitologi Rom seperti Zeus, Apollo dan Poseidon. Manakala kalau kita dapat lihat sekarang pada zaman moden, kita lihat seperti agama Hindu yang mempercayai dan memiliki sebanyak 300 juta Tuhan. Mereka mempercayai bahawa Tuhan mereka adalah dewa dan dewi, dan mereka menyembah berhala dan patung. Mereka juga mengamalkan ritual seperti menyembah roh-roh nenek moyang mereka dan roh syaitan. Berikut merupakan antara mazhab-mazhab yang terdapat dalam agama politism. Yang pertama, politism keras, politism lembut, henotism, monolatrism, misotrism dan distrism. Sekian sahaja. Apa itu politisme keras? Politisme keras ialah keyakinan bahawa dewa dan dewi muncul sebagai makhluk yang berbeza dan bebas bertentangan antara satu sama lain. Seterusnya, politisme lembut. Politisme lembut ialah keyakinan bahawa dewa dan dewi dianggap sebagai aspek dari satu Tuhan. Politisme ialah pengabdian kepada satu Tuhan sementara menerima keberadaan dari Tuhan yang lain. Monolatrisme ialah keyakinan akan kewujudan banyak dewa tetapi masih melakukan pemujaan yang konsisten kepada satu dewa. Esotisme ialah keyakinan bahawa Tuhan itu wujud tetapi sebenarnya jahat. Akhir sekali ialah deitisme. Deitisme ialah keyakinan bahawa kewujudan dewa tetapi tidak sepenuhnya baik dan atau jahat. Kesimpulannya, Tuhan yakni Allah mempunyai pelbagai sifat dan bukti kewujudannya, iaitu bukti kejadian siang dan malam, kejadian manusia dan haiwan dan tumbuhan. Oleh itu, kita sebagai hamba yang taat perlulah akur dan percaya Allah sebagai Tuhan seluruh alam dan juga pencipta alam ini. Bapa, anak dan juga roh apa?